Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Salam ala wabarakatuh. Rasulillah warahmatullahi wabarakatuh. wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan, puan-puan, para penonton, para netizen yang dirahmati Allah. Malam ini sekali lagi kita bersama dalam Wakaf Ilmi siri yang ke-45 dan kita telah pun masuk tahun 2022, tahun baru. Hari ini 2 bulan 1 2022 dan kita telah meninggalkan tahun 2021 dengan berbagai kenangan, berbagai pengalaman manis pahit payau dan bagai-bagai lagi. Dan juga kita telah dalam tahun 2021 kita telah dapat laksanakan Wakaf Ilmi ni, program Wakaf Ilmi ni sebanyak 4 siri. Dan pada minggu pertama tahun 2022 ni kita masuk ke siri yang ke-45. Terima kasih banyak kepada semua terima kasih kepada semua penonton yang tetap setia dengan program Wakaf Ilmi kita ini, dan terima kasih juga kita ucapkan kepada warga panel yang lebih kurang dekat dengan 20 orang dah yang bersama dengan kita, sentiasa bersama dengan kita dan begitu setia dengan Wakaf Ilmi, memberi segala pandangan, memberi segala pendapat dan juga ilmu untuk kita kongsi untuk dikongsikan kepada kita. Semoga usaha ahli panel ni diberi ganjaran oleh Allah dengan ganjaran yang sebaik-baiknya. Jadi pada malam ni sekali lagi kita bersama dalam siri yang ke-45, siri Wakaf Ilmi yang ke-45 ini, dan tajuk kita malam ni ialah kita tak buka panggung pada hari pertama, minggu pertama, siri pertama dalam tahun 2022 ni ialah cabaran 2022. Jadi kita telah dapat melepasi, alhamdulillah, kita dapat melepasi dah segala cabaran pada tahun 2021 baru ni. Ada yang kita dapat laluinya dengan lancar, dan ada yang sakut-sakut, ada yang mungkin kita gagal dalam kita menghadapi segala dugaan, segala ujian dan segala apa saja yang melalui pada kehidupan kita ni. Kita dah selesai dah, dan kita harapkan semua yang kita lakukan dalam tahun 2021 baru ni ianya menjadi ibadah, dikira sebagai ibadah perhambaan kita kepada Allah dan diberikan ganjaran pahala yang baik kepada kita semua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, malam ni setakat ni kita ada 4 orang lah malam ni yang duduk atas wakaf ni. Jadi wakaf ni biasa dia 4 tiar duduk nyana di tiar kanan so, tiar kiri so, tiar depan so, tiar belakang so. Jadi 4 bucu tiar tu, kita ada 4 orang malam ni. Dan ahli panel kita yang pertama malam ni lama dia tidak bersama dengan kita, sibuk dah, iaitu Dr. Syaroni. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat molek deh? Syukur, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat tahun baru lah. Sama-sama. Tahun baru. Ya. Wa antum min ahlil khair. Jadi tahun baru ni Doktor, biasanya orang kira umur ni. Orang kira umur lah. Dia kata bila masuk tahun baru kat, umur tambah besar dah, daripada 50 jadi 51. Daripada 60, 61. Ada orang dia kira umur dia makin pendek, dia kata umur ada 63, ada 51, ada berapa lagi dah dengan kau sikit umur. Nah, umur tu kau sikit, kau pendek deh. Okey. Terima kasih Doktor kerana bersama dengan kita malam ni dalam Wakaf Ilmi ni. Dan panel kita yang kedua ialah Ustaz Rusli. Ustaz Rusli, apa khabar? Assalamualaikum. Bila dah Ustaz Rusli? Tu Ustaz Yusri. Bersama kita juga malam ni Ustaz Yusri. Ustaz Yusri tengok kamera sikit. Kau lekat juga tu. Hidup tu. Ustaz Yusri, Assalamualaikum. Suara tak bunyi. Suara tak ada.
Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Ustaz Yusri sebagai tuai wakaf ni. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Dengar Dengar. Okey, Syamil. Ya. Ustaz Lee, kita bersama juga dengan Ustaz Lee, Ustaz Rosli malam ni. Ustaz Rosli, apa khabar? Dia delay. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Ustaz Lee sihat deh? Jadi Sihat. kita apa nama ni masuk tahun baru dah Ustaz Lee ni. Ya. Jadi tahun baru ni apa nama ni ada orang dia masuk tahun baru ni dia perbaiki apa ni, dia perbaharui azam, dia kata azam dia tahun lepas tak jaya, jadi tahun ni dia nak buka apa ni, nak sambung azam kau gitu, nak baru azam dia lah deh. Jadi gitulah macam-macam ragai orang menyambut tahun baru, datangnya tahun baru ni macam-macam. Jadi pada malam ni kita akan bincang, kita akan bercerita bual lebih kurang mengenai cabaran tahun 2022. Ni dalam kehidupan kita ni bukan cabaran ni bukan satu ramalan sebenarnya, tapi cabaran ini yang kita telah tengok pada tahun-tahun yang lalu, dan tahun-tahun ni cabaran tu mungkin lebih berat, lebih hebat, lebih besar daripada tahun-tahun lalu. Dalam sehari dua baru ni surat khabar ada saya baca dalam berita ataupun dengar berita lah, pakar-pakar meteorologi tu, pakar keadaan cuaca ni, dia kata negara kita Malaysia ni pada tahun-tahun yang mendatang ini akan melalui perubahan cuaca yang sangat ketara yang menyebabkan banyak akan berlaku bencana macam banjir, ribut dan berbagai lagi yang lebih dahsyat daripada apa yang berlaku. Sedangkan kita baru ni baru dua bulan lepas kita mengalami satu bencana yang amat dahsyat, iaitu banjir yang berlaku di negeri Selangor ni. Jadi katanya banjir gini ni akan berlaku lagi. Jadi ni mungkin satu cabaran yang kita perlu hadapi lah. Jadi kita nak start Ustaz Lee ni lain dia nampak macam tak molek ilai ada. Jadi kita nak dengar dulu mula-mula ni daripada Ustaz Dr. Syaroni deh. Bila berita cerita tentang cabaran ni, gapo Doktor nak cerita kepada kita lah. Silakan Doktor. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa qaidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Ustaz Satta, moderator kita pada malam ni, Ustaz Rusli, Ustaz Yusri, panel sama kita bicarakan pada malam ni. Kita tanpa buang masa banyak sebab masa kita tidak panjang sangat. Hamba masuk terus kepada soalan yang ditanya oleh moderator. Cabaran apakah di tahun 2022 hari kedua pada hari ini? Asasnya ialah tidak lain tidak bukan adalah lanjutan daripada apa-apa yang berlaku tahun-tahun sebelum ini. Itulah cabaran. Sebab apa yang berlaku, situasi suasana yang berlaku pada tahun sebelum ini, kalau main dulu tahun 2021, sebelum itu tahun 2020, sebelum itu tahun 2019 sebagainya, sampai ke belakang, maka cabaran isu-isu itu adalah tidak jauh, tidak lari daripada apa yang berlaku pada tahun-tahun sebelumnya. Oleh kerana itu, cabaran ini
kita katakan bahawa ia sebagai lanjutan daripada apa-apa yang berlaku pada sebelumnya. Cuma sama ada ia akan lebih mencabar atau kurang mencabar. Kalau tadi Ustaz Moderator, Ustaz Sata pun sebut bahawa ada kajian mengatakan bahawa bencana alam di Malaysia ni akan berlaku lebih dahsyat, dan bencana itu telah berlaku dah sebelum ini pun. Di akhir tahun 2021 pun baru ni kita mengalami banjir besar di Lembah Kelang. Semuanya itu maknanya lanjutan pada isu-isu yang berlaku sebelumnya. Cuma dalam kesempatan yang tidak luas sangat ini, tidak banyak sangat ini, mungkin saya cuma fokuskan ke 1-2 isu untuk kita cuba untuk saya nak utarakan dalam rancangan ini. Isu ini yang saya nak sebut adalah isu yang memang mencabar, menjadi ancaman kepada orang Islam. Orang Islam sendiri yang menjadi isu kepada umat Islam kerana isu ini. Iaitu isu yang saya sebut ialah isu tentang kefahaman Islam itu sendiri. Kefahaman Islam. Itu yang pertama saya nak bawa. Itu kefahaman. Isu ni memang isu sejak daripada sekian lama. Iaitu isu ketidakfahaman umat Islam kepada Islam itu sendiri. Kalaulah dulu kita pernah baca buku Said Qutb, salah faham terhadap Islam. Juga itu, hari ini pun masih ada salah faham kepada Islam. Hasan Ambana pun menulis Rasail, Majmu' Rasail itu, dan dia mengupas Arkanul Bai'ah, dan rukun yang pertama adalah al-fahmu, kefahaman. Kefahaman yang dimaksudkan oleh Hasan Ambana pun soal adalah ketidakfahaman umat Islam pada Islam sendiri. So cabaran. Si cabaran ini maknanya sejak dulu sampai ke hari ini cabaran itu tetap menjadi cabaran. Malahan kalau kita nak kata cabaran ketidakfahaman Islam sendiri adalah sesuatu yang paling pokok kepada kehidupan seorang Islam itu sendiri. Dia tak faham Islam itu atau faham sesalah, maka akan memberi kesan kepada kehidupan seorang insan Muslim itu sendiri. Ya. Jadi cuba kita perhatikan. Saya ada tengok satu kajian yang dibuat oleh Jabatan Ulama Islam Melaka bersama dengan Jabatan Ulama Islam Selangor, stesen TV, Mahkamah Syariah, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kepaduan. Kajian ini dilakukan secara rawak dan didapati beberapa item, beberapa peratusan yang dapatan kajian tersebut ada sebanyak 21 item. 21 item mengenai dengan umat Islam. Saya cuba nak ambil fokus tentang kefahaman itu. Iaitu antara dapatan itu ialah 80% orang remaja Islam tidak reti dan tidak pandai mengaji. 80%. Besar 10 orang, 8 orang tak pandai mengaji. Tak pandai baca Quran. Tak pandai baca Quran. Ya. Saya nak petik beberapa item yang berkaitan. Nombor 2, hanya 1% sahaja umat Islam yang mengetahui sifat 20 dan ilmu ketuhanan. 1% saja. 1% saja. Dan yang ketiga, ada 21 item, saya bisa ambil 3 dulu. Yang ketiga ialah
30% umat Islam lelaki menunaikan solat Jumaat. Hanya 30% saja umat Islam lelaki yang solat Jumaat setiap minggu. Mana 30% saja yang solat Jumaat. Okey. Itu tiga item yang saya beritahu. Jadi daripada tiga item tadi dah sudah menunjukkan bahawa umat Islam ini sama ada dia tidak faham atau faham tidak betul akan bawa kepada satu kesan pada kehidupannya. Dan kehidupan itu seperti tadilah, iaitu solat Jumaat cuma 30% saja. Mau lelaki Muslim di solat Jumaat setiap minggu. 70 tak tahu ke mana. 70% tak tahu mana. Dan 1% saja yang tahu tentang sifat Tuhan ni. 1% saja. Tauhid tentang tauhid. Dia fokus tentang sifat 20, 1% saja. Okey. Jadi dari situ saya bawa itulah mana isu-isu yang pertama saya bawa ialah tentang kefahaman menyebabkan umat Islam jadi hidup tidak tentu arah, hidup tidak mengikut cara Islam. Okay, saya sebutkan itu dulu sebagai usul. Terima kasih. Okey. Maknanya kita dengar tu kita rasa tak sedap dah. 20% saja budak-budak yang boleh baca Quran ni. Maknanya lain 80 lagi tak reti baca Quran. Tak reti baca Quran. Tak tengok lagi hok baca tu faham tak daripada 20% tu. Tak kaji lagi. Cuma reti baca 20 daripada 100 20 orang je reti baca. Dan hok paling dahsyatnya ialah hanya 1% sahaja umat Islam yang reti ataupun faham tentang tauhid. Sebab itulah kita duduk bergaduh ni. Duduk gaduh satu masa duduk gaduh Tuhan duduk mana, Tuhan ada tempat pun tak ada tempat. Duduk bala ni tak faham, kita tak faham dah. Kalau faham dia tak bala. Jadi tentang tauhid ni duduk bala. Dia duduk bala tu rasa hosek tak faham, kalau faham dia tak bala dah. Ini cabaran yang sangat besar yang kita terpaksa lalui zaman bersamaan. Zaman dan kemungkinan tahun 22 ni makin ketidakfahaman tu makin bertambah mungkin. Sebab orang sibuk dengan bencana, dengan COVID-nya, dengan gaponya, masa untuk nak belajar, masa untuk nak menadah kitab tu tak ada. Jadi mungkin itulah antara cabaran yang pertama. Kita nak pergi pula, terima kasih kepada Dr. Syahrani dan kita nak pergi kepada Ustaz Lee. Cabaran berikutnya Ustaz Lee kita. Lagu mana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah Ta'ala panjang umur kita dan kita sama-sama majlis yang disukai oleh Allah dan disukai oleh para malaikat. Cabaran 2022 ni kita masukkan dalam akhir zaman. Kita sudah menuju kepada akhir zaman. Jadi apabila akhir zaman, maka sudah pasti cabarannya lebih teruk, lebih besar, lebih rumit daripada zaman yang berdekatan dengan zaman Nabi. Kalau zaman Rasulullah 1400 tahun yang lalu, Nabi hidup dengan sahabat, sudah berlalu 1400 tahun yang lalu. Tapi kita 2022 ini merupakan pintu masuk kepada akhir zaman. Jadi apabila akhir zaman, maka fitnahnya, kesusahannya, kekeliruannya,
kecelaruannya, kesamarannya akan menjadi bertambah-tambah kepada kita semua. Cuma kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW, kita tengok banyak sekali hadis yang Nabi beritahu tentang fitnah akhir zaman. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atun." Abu Hurairah kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada manusia tahun-tahun. Tahun-tahun tu Nabi letak nama tahun tu tahun penipuan. Tahun tu semua jenis tipu belaka. Yusaddiqu fihal kazibu, dibenarkan pada tahun-tahun tersebut orang yang berdusta. Orang berdusta dibenarkan. Wa yukazzibu fihas sadiqu, dan didustai orang yang benar. Wa yu'tamanu fihal khainu, dan diberi amanah, ialah orang-orang yang khianat. Diberi amanah memimpin negara, diberi amanah memegang jawatan-jawatan utama kerajaan, sehingga kan SPRM sendiri pun jadi tempat pengedaran dadah. Wa yu'tamanu fil hal khain, dan diberi amanah, pegang amanah ialah orang-orang yang khianat. Wa yakhunu fihal amin, dan dikhianati orang yang amanah. Wa yantiqu fihar ruwaibidah, dan menjadi juru cakap masyarakat yang bercakap perkara umum masyarakat ialah ar-ruwaibidah. Qila wa mar ruwaibidah. Kemudian ditanya Nabi, apakah itu ruwaibidah? Rasulullah bersabda, ar-rajulu tafih, lelaki yang bodoh. Lelaki yang bodoh fi amril ammah, mengurus urusan umum, mengurus urusan orang ramai. Ini gambaran Nabi kepada dunia akhir zaman. Jadi 2022 ni ialah dunia menuju kepada akhir zaman. Jadi apabila akhir zaman, dia banyak fitnah. Banyak fitnah yang samar, sehingga Rasulullah SAW memberitahu kepada kita, jadi kita kena berhati-hati, ya. Berhati-hati. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu katanya, telah turun Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia menceritakan akan berlaku fitan. Jibril kata, annahu satakunu fitanun, sudah pasti akan berlaku fitan. Lalu Nabi tanya, famal makhraj, apakah dia jalan keluar daripada fitan itu, wahai Jibril? Lalu Jibril jawab, kitabullah, iaitu kitab Allah. Kitab Allah. Kemudian dalam riwayat Imam Ibnu Majah, Abdullah bin Umar kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal fitan, hendaklah kamu berhati-hati dengan fitnah ini. Fa innal lisana fiha, sesungguhnya lidah di zaman fitan ini, lidah mislu waqa'in saifi, seperti tetakkan pedang. Lidah bercakap seperti tetakkan pedang. Jadi Rasulullah suruh kita berhati-hati ketika kita bercakap, membuat statement, mengajar agama, supaya kita tidak terjebak dengan fitnah yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat 2020, kita dikejutkan dengan banjir yang besar 2021, hujung 2021. Tapi biasanya dan setiap tahun, bukan saja di 2021, tapi setiap tahun, di hujung tahun
biasanya banyak bala-bala yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Maryam, Allah cerita tentang satu fenomena dunia sekarang, dan orang Islam amat jahil tentang perkara ni. Di hujung tahun, kita semua tahu, hujung tahun 25 Disember sambut Christmas. Apa itu sambut Christmas? Pengisytiharan Allah Ta'ala ada anak lelaki. Diisytiharkan. Gereja mengisytiharkan. Kristian mengisytiharkan. Allah Ta'ala mempunyai anak laki-laki dalam upacara Christmas. Dan orang Islam kadang-kadang bergembira sekali. Sedangkan Allah sebut dalam surah Maryam, Allah sebut, takadus samawati yatafattarna, hampir-hampir langit pecah, wa tanshaqqul ardu, dan bumi terbelah, wa takhirul jibalu hadda, dan bukit-bukit tercabut daripada tempatnya, anda'u lirrahmani walada, apabila manusia mendakwa Allah Ta'ala mempunyai anak laki-laki. Jadi di hujung tahun, biasanya 25 Disember, pengisytiharan dan bala-bala yang datang, sama ada banjir, sama ada gempa bumi, dia datang kadang-kadang sebelum 25 Disember. Kadang-kadang dia datang selepas 25 Disember. Kerana apa? Kerana pada 25 Disember, diisytiharkan Allah Ta'ala punya anak laki-laki, menyebabkan bumi hampir terbelah. Langit hampir pecah kerana marah dengan pengisytiharan dan membuat dakwaan yang palsu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi biasanya setiap tahun, ala ke hujung tahun, nak masuk ke tahun baru ni banyak bala datang. Kerana apa? Kerana umat Islam tidak memahami bahawasanya pengisytiharan ini amat dibenci oleh alam. Allah ni benci. Angin benci, bumi benci pada pengisytiharan tersebut. Jadi apabila kita melepasi masuk ke tahun baru pada tahun 2022, maka kita sudah masuk ke akhir zaman. Jadi apabila akhir zaman, kalau kita teliti hadis-hadis tentang akhir zaman, yang mana kerosakan. Akhir zaman ini menuju kepada kerosakan. Kerosakan sistem politik, kerosakan alam, kerosakan iklim, kerosakan sehingga menjadi kepada pengurangan makanan dunia. Dia menuju kepada kurang makanan dunia, menuju kepada perbalahan negara-negara, antara negara dengan negara, iaitu politik dunia, menuju kepada kerosakan. Jadi apabila kita membaca kitab-kitab hadis tentang gambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita kena berhati-hati. Kita kena berhati-hati menuju kepada akhir zaman ini. Kerana apa? Kerana kalau kita tidak berhati-hati, maka sudah pasti kita akan terjebak sama sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok dalam riwayat Imam Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satakuna fitan, pasti akan berlaku fitnah. Fitnah di sini bukan fitnah buat fitnah pada buat hubungan sulit dengan wanita, bukan. Fitnah di sinilah kerosakan. Sudah pasti akan berlaku kerosakan. Al-qa'idu fiha, orang yang duduk pada fitnah tersebut, pada kerosakan, dia duduk lebih baik daripada orang berdiri. Orang berdiri lebih baik daripada orang berjalan. Orang berjalan lebih baik daripada orang berlari. Man tasharrafa laha, barang siapa cuba untuk membaiki masyarakat atau membaiki fitnah pada waktu itu, maka sudah pasti dia akan terkena percikan api fitnah tersebut. Daripada sini kita dapat fahami, kita kena berhati-hati. Berhati-hati. Sebab apabila masuk tahun 2022, pada hemat saya, ia pintu gerbang kepada
banyak kerosakan yang akan berlaku kepada dunia, pada sistem politik, pendidikan, kepada ibadat, kepada agama kita. Jadi kita kena balik kepada asal agama kita. Asal agama iaitu balik pada kalau guna istilah fundamental agama. Apa itu asal agama? Iaitu masjid menguatkan amal ibadat. Menguatkan amal ibadat. Jadi apabila kita menguatkan amal ibadat, istiqamah dengan amal ibadat yang Nabi suruh. Kemudian kena bawa generasi muda kepada amal ibadat. Maka orang-orang yang seperti ini sudah pasti dijaga oleh Allah SWT. Balik pada asal, masjid, amal ibadat kena jaga dan tidak banyak masuk dalam perbalahan-perbalahan yang ada di akhir zaman. Contohnya banyak sekali kita tengok orang yang tenggelam dengan perbalahan di antara akidah Asy'ariyah dengan akidah Salaf. Ada perbalahan di antara parti-parti politik, perbalahan saling tuduh menuduh. Jadi sebenarnya benda ini sebenarnya termasuk dalam fitan, dalam kerosakan yang berlaku di akhir zaman. Jadi kita mengurangkan, mencampuri perkara ini, tetapi kita kena bawa umat balik kepada asli agama itu. Apa itu asli agama? Iaitu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan, yang mengajak manusia pada mentauhidkan, menjauhi syirik, mengajak manusia, mendakwah manusia kepada sunnah Nabi dan menjauhi bid'ah dan khurafat. Itu asal agama. Dan mengajak manusia memenuhkan rumah-rumah Allah dan belajar agama, iaitu Quran dan sunnah, supaya apa? Supaya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh menyedihkan. Salih, kita berhenti situ dulu. Kita berhenti situ dulu. Nak cerita, Ustaz Lee telah membuka satu satu cabaran baru ataupun cabaran yang sedang kita hadapi. Dan rasanya terjawablah soalan daripada saudara kita Amir Ismail Cekok. Dia tanya, dia pun tanya cerita tentang di akhir zaman ni lah. Maknanya kita boleh tidur je negara. Dia kata sedangkan orang duduk tengah menjarah, orang duduk tengah ratah hasil khazanah negara kita. Dan akhirnya berlakulah banjir besar, berlakulah bencana, berlakulah COVID hari itu dan macam-macam lagi. Sebab kita faham bahawa berlakunya bencana-bencana ini, kerosakan-kerosakan ini hasil daripada tangan kita sendiri. Kita lah sebenarnya yang bertanggungjawab merosakkan alam ini. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Berlakunya kerosakan di muka bumi, di laut dan di darat, semuanya adalah disebabkan tangan kita. Sama ada kita secara langsung ataupun tidak langsung, kita telah merosakkan alam ini. Ini cabaran yang kita rasa sangat sangat besar lah yang kita perlu hadapi selain daripada cabaran-cabaran tadi. Jadi Ustaz Yusri, lagu mana? Boleh ke sepatah dua? Ustaz Yusri. Mana tu? Boleh. InsyaAllah. Boleh. Dia delay sikit dia. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Terima kasih Ustaz Sata, Fadil Ustaz Dr. Syarani dan sahabat Fadil Ustaz Rosli, panel kita. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala kerana pada malam ni kita dapat lagi meneruskan program kita. Dan insyaAllah program kita akan bincangkan pelbagai topik dan isu yang bertujuan untuk memberikan pengalaman dan pengajaran kepada umat kita.
berbalik kita kepada tajuk kita pada pada malam ini, iaitu cabaran 2022. Sebenarnya cabaran 2022 ni sebagaimana disebut oleh kedua panel kita, dia mari daripada 2000 lagi, masuk tahun 2000, dia panggil tahun alaf baru. Jadi start pada tahun 2000 itulah bermacam-macam sehinggalah kita tengok pada penyudah 2021 bertimbung pelbagai perkara yang tidak terfikir sebelum ni berlaku pun telah berlaku. Jadi cabaran tahun 2022 kita menjangkakan cabaran itu tidak akan ke belakang, bahkan cabaran makin hangat dan cabaran makin kuat. Apa cabaran itu bergantung kepada sejauh mana umat menghayati ujian-ujian ataupun cabaran-cabaran yang dilalui sebelum ini. Tahun 2021 kita rasakan dunia kita gelap. Itulah apa disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita diselubungi dengan fitan. Kita diselubungi dengan fitan, iaitu fitnah ibarat malam gelap gelita, mana penuh dengan gejala fitnah. Jadi cabaran untuk kita tahun 2022, kita akan berhadapan dengan cabaran yang paling getir. Yang penting iaitu umat seharusnya kembali kepada asas yang sahih dengan amalan yang betul, dan cabaran ini umat dapat menghidunya dan dapat mencari jalan penyelesaian. Maknanya cabaran tahun 2022 selain kita mengetahui akan keadaan, umat juga seharusnya mencari titik penyelesaian, iaitu tidak berada dalam kesenangan melihat kemungkaran. Tak boleh kita berpeluk tubuh dengan rasa seronok, dengan rasa tidak bersalah apabila kita mengetahui perkara-perkara buruk terus berlaku di semua peringkat. Cabaran kita dari sudut yang orang kata penting juga, iaitu cabaran dari sudut pendidikan. Kalau kita lihat tahun 2021 beramai 21,000 orang lebih pelajar sekolah berhenti sekolah, dan berapa lagi pelajar-pelajar yang mengalami proses pendidikan yang tidak teratur. Jadi cabaran ni dia akan bertambah, akan berlonggok di tahun 2022. Masalah yang berlaku di 2021, pelajar tahun 1, pelajar tahun 2 sehinggalah tahun ni dilonggokkan kembali kepada pelajar tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan seterusnya. Jadi benda ini ada suatu perkara yang akan kepincangan yang amat dahsyat apabila umat dalam keadaan gelap, dalam keadaan tidak nampak pendidikan itu penting dan tertinggal, maka dia akan menjadi suatu beban kepada kita khususnya di Malaysia. Jadi pandangan kita melihat bahawa cabaran ini adalah satu cabaran yang amat berat. Itu saja daripada saya untuk kongsi tambah. Wallahualam. Okay, terima kasih Ustaz Yusri. Jadi pendidikan ni jadi satu masalah besar yang melonggok pada tahun 2019 lagi sebenarnya. 2019 pergi ke 2020.
Mari pula 2021 makin banyak akan, bukan makin selesai tapi dia makin berlonggok. Dan kita tengoklah Makin lagu bagus. mana Makin makin bagus. Kita tengok lagu mana minggu depan ni start buka sekolah dah di Kelantan kita ni. Dan kita tahniahlah kepada rakyat Kelantan kerana Ya. kita dah sampai masuk ke fasa 4 pula ni. Walaupun Balik. COVID ni duduk secara tudlo, tak ada menurun ke apa dak. Tapi nyowi ke fasa 4 pula. Kita tengok lagu mana lah. Harap-harapnya dengan berani pasal ni COVID tu turun lah. Kita harap Buat pasal sudah. takut Buat COVID lah. pasal. Jadi pasal, buat pasal dah. Jadi kita tengok lagu mana. Tengok pasal. Ya. Jadi kita nak pergi kepada Dr. Syaroni. Doktor tadi cerita bahawa masalah akidah yang tidak selesai ni bukan setahun 2 tahun ni. Masalah akidah ni yang tak selesai berkurung dah orang kata. Lama benar dah. Makin paruh juga. Tidak kata makin ni, walaupun institusi pendidikan pondoknya banyak, sekolah agamanya makin banyak, pusat tahfiznya makin banyak tumbuh kan. Tapi masalah akidah tu di situ juga. Tidak kata makin ni. Jadi lagu mana kita nak pergi ke round kedua ni, dan akhir kita nak cari solusi. Lagu mana kita nak menghadapi cabaran ini. Cabaran akidahnya, cabaran tadi kefahaman tentang Islamnya, dan dari segi ibadatnya makin kurang ni. Jadi kau suka orang bila masjid tak boleh pergi ramai ke apa, kau tak segi masjid tak suka lah dia nya. Jadi lagu mana solusi ataupun cara penyelesaian yang doktor rasa boleh kita amalkan, kita royak, kita boleh amal tadi. Silakan. Ya. Terima kasih. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk round kedua dan sebagai perumusan atau penyelesaian pada isu tentang isu hak saya sentuh di awal tadi, tentang kefahaman dalam agama, beberapa aspek tidak semaya, tak mana baca Quran, tidak memahami bab tauhid apa itu. Itulah isu besar. Kita lagi buat penyelesaian. Al-Banna dalam buku dia tu apa ni Majmu' Usail, waktu ada al-fahmu tu, kefahaman itu. Jalan kita bukan adalah pertama pada semua orang, terutama para ilmuwan agama ini, kena beri satu kefahaman yang betul, yang tepat tentang agama. Tepat ini janganlah selewengkan fakta-fakta agama, sehingga ke masyarakat umat faham agama tidak betul. Itu selalu merujuk benar-benar kepada sumber Al-Quran Al-Quran lah. Hatta dalam buku Dr. Fathiyakan tentang bab saya Muslim Sudut Akidah, antara sebutlah nak dia Muslim Sudut Akidah mesti merujuk pada semua asal Quran hadis. Mana kita beriktikad supaya apa yang disebut dengan Al-Quran, apa yang disebut oleh Al-Hadis. Yang benar tak suka, kita mesti tinggal. Tepi lah. Akan benar mengambil etikad itu betul. Kalau kita dicampur dengan orang lain, maka kita betul. Itu sudut akidah Ustaz moderator. Saya membawa kepada aspek-aspek lain pun sama. Aspek ekonomi contohnya. Pun mesti merujuk Quran hadis. Betul-betul. Jangan kita pergi cuba nak tambah yang tidak ada asas. Bab sosial pun sama. Hatta bab politik pun sama. Saya tengok ada seseorang penonton kita ni yang minta akan cuba bagi satu ulasan tentang isu umat pada hari ini, itu pemimpin politik atau pihak tertentu yang
dan menjarah khazanah alam ini. Mana satu aspek juga. Mana ni yang ditanya oleh Amir ini. Maknanya Amir Ismail mana Yaakob. dia kata mana aspek politik. Mana jawapan kepada penyelesaian itu mesti merujuk pada sebuah asal politik. Kembali kepada asal. Hadis. Ya. Jadi semua asal itulah akan beri jawapan kepada isu-isu ini. Contohlah contoh. Apa tokoh-tokoh atau ahli politik tidak melaksanakan tugas. Antara yang Nabi sebut, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadrisa atau kama apabila diberi tugasan itu kepada bukan ahlinya, bukan pakarnya, maka tunggulah saat kehancuran. Jadi maknanya contohnya apa tak kena kau. Betul, saya ada pandangan. Apa tak kena kau. Ni Dr. Syarani. Ada Ustaz Isri nak jemput sikit. Silakan Ustaz Isri. Okey. Dr. Syarani. Ya. Silakan. Dia delay dia tengok. Nak gini Doktor, nak berbalik kepada isu kepahaman Islam ada tersebut tadi dan penyelesaian dia, okey. Sekarang kita tengok untuk menyelesaikan supaya Islam tu nampak pada Islam yang sebenar. Okey. Maknanya ada satu badan yang punya authority untuk memberi kepahaman dan memberi keyakinan kepada umat. Itulah Islam sebenar, bukan dimanipulasi ataupun disalahguna. Kita tengok satu pendekatan diambil oleh Majlis Agama Islam Selangor, Doktor, iaitu memberhentikan ataupun menarik menamatkan tauliah kepada aktivis yang cenderung kepada parti politik untuk mengajar di institusi-institusi masjid di Selangor. Apa pandangan Doktor dalam untuk menyelesaikan dan memberi kepahaman Islam yang sebenar? Okey. Terima kasih kepada Ustaz Isri yang telah sama-sama memberi soalan. Setuju dengan tindakan yang diambil oleh Majlis Agama Islam Selangor menarik balik tauliah kepada penceramah-penceramah yang disebut sebagai aktivis politik. Mana siapa-siapa yang untuk politik dia tarik balik. Setuju sangat sebab apa? Di sinilah kita nampak apabila aktivis politik diberi tauliah mengajar di Masjid Surau, mereka kecenderungan mereka adalah untuk membawa idea politik dalam ceramah mereka, memasukkan agenda-agenda politik dalam ceramah mereka, dalam pengajaran mereka. Di situlah akan berlaku penyelewengan. Di situlah akan berlaku salah tafsir. Di situlah akan berlaku isu unsur ketaksuban kepada politiknya atau parti politik miliknya. Di sinilah isu yang menyebabkan masyarakat menjadi tidak salah faham, menjadi masyarakat tidak benar-benar memahami Islam itu betul. Lain sekiranya penceramah atau pengajar-pengajar itu benar merujuk pada sumbernya. Contohnya kalau kitab bersumberkan pada Al-Quran, hadis, mengupas, mengulas dengan sebenar-benarnya, sebut tidak ada masalah. Contoh tadi saya sebut tadi, hadis Nabi sebut apabila diberikan amanah pada bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancuran. Jadi apa yang berlaku pada kita hari ini? Ada setengah menteri-menteri yang tidak ada kompetensi dalam bidang yang mereka pegang. Itu satu benda yang tidak betul. Patutnya kita beri penjelasan pada masyarakat hadis ini dengan situasi berlaku pada hari ini. Dan apabila bukan ahli, maka menyebabkan dari segi pengurusan pentadbiran itu akan menjadi tidak baik.
tidak ada mungkin penjelasan yang baik, tidak ada ketulusan dari kerja, tidak ada penyusunan yang jelas dan baik, nyata sebagainya. Itu kenapa? Sebab kompetensi yang ada pada pihak-pihak diberi amanah itu tidak melaksanakan dengan baik. Di sinilah maka timbullah isu tadi, isu ketidakfahaman yang benar dalam masyarakat sangat besar. Jadi saya nak ulang balik, maknanya untuk selesaikan isu ini mesti benar-benar balik kepada sumber asal, dengan tidak tepuk tambah, dengan tidak cuba condong kepada partinya dalam konteks tadi. Kita benar-benar sebut apa yang disebut oleh Al-Quran, sebut oleh Nabi SAW. Yang terakhir sikit Ustaz Moderator, saya nak sentuh sikit, iaitu tentang isu remaja. Sikit tentang remaja, tak apa, sebab gini saya ada data ini sangat menakutkan. Walaupun di data ini kajian dibuat pada tahun 2010, tapi isunya hampir sama, iaitu remaja selama 2,800 responden remaja umur antara 15 hingga 25 tahun. 15 hingga 20 tahun 25. menunjukkan bahawa 90% anak dara tempoh itu telah hilang darahnya. 90%. Dan 24% mereka mengaku berhubungan seks dengan 5 orang kekasih. Subhanallah, ini cabaran besar. Saya tak panjang, saya nak serah kepada sahabat lain untuk mengetahui. Macam mana nak sebut data tadi itu menakutkan. Dan kita tengok masa terkini isu ini masih hebat. Yang terakhir sebut ialah kenapa jadi gitu, disebutnya ialah kerana pengaruh maklumat daripada teman-teman. Nombor 2, informasi dan teknologi komunikasi yang sangat mudah pada hari ini. Seperti dekat itu Ustaz Moderator, saya nak sahabat untuk mengupas. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Dr. Syahrani. Ya, data-data yang menakutkan kita lah. Dan benda ni tidak berlaku di Malaysia saja, mungkin berlaku di mana-mana saja di kalangan umat Islam kita. Makin sehari, makin orang kata makin paruh, makin punah. Jadi ni satu cabaran yang perlu diambil oleh kita bersama lah. Saya harap penonton kita, saudara Amir Ismail Cekuk berpuas hati lah dengan jawapan, dengan respon yang diberikan oleh Dr. Syahrani tadi. Kita nak pergi kepada Ustaz Lee. Kita nak cari jalan penyelesaian Ustaz Lee. Bila kita kata dah tadi, ataupun lagu mana, dah Nabi kata ni zaman akhir. Ustaz Lee deh. Zaman akhir ni zaman fitnah. Jadi adakah kita tak boleh nak baiki dah? Kalau baiki kan tak benar dengan hadis Nabi pula, kau lagu mana? Dah zaman akhir dah ni. Lagu mana Ustaz Lee? Kalau kita kata kita nak baiki supaya tidak berlaku fitnah. Macam tak betul dengan hadis pula. Kau lagu mana Ada orang tanya gitu, lagu mana Ustaz Lee? Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Jadi apabila kita sebut zaman fitnah ni zaman kerosakan. Ya. Zaman kerosakan. Kita boleh baiki. Tetapi pembaikan yang kita lakukan dengan natijah ia tidak akan sama seperti zaman-zaman dulu. Seperti zaman Nabi, seperti zaman sahabat. Nabi SAW bagi sahabat dan menghasilkan manusia yang terbaik. Tapi zaman fitnah, kalau kita tengok, maka kita akan berhadapan dengan zaman ini dan kita tidak akan boleh lagi. Cuma sejauh mana cabaran kepada ustaz-ustaz, ulama, kepada kerajaan sendiri yang mengawal kementerian. Contohnya, kalau kita tengok kerosakan yang kita hadapi akibat daripada COVID, akibat daripada banjir kepada sistem pendidikan kita. Jadi untuk kita baiki itu perlu gabungan semua pihak. Perlu kepada ulama, perlu kepada kerajaan,
perlu kepada guru untuk menangani permasalahan pendidikan contoh. Kemudian di segi masyarakat contoh, kalau dulu kalau tidak pergi solat Jumaat ini satu benda yang aib pada pandangan masyarakat. Tapi sekarang ni kita tengok yang tidak pergi solat Jumaat ni biasa. Walaupun sudah masjid sudah dibuka. Jadi ini juga perlu kepada kesungguhan kita semua untuk mengembalikan umat kepada jalan yang betul, kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok dalam hadis, di antaranya inna baina yadayi sa'ati salat kiamat, kata Nabi, lebih kurang 30 pembohong. Kalau kita tengok di sini, pembohong ni dia bercakap agama, tapi bukan agama yang dikehendaki. Bukan agama. Putus Sali. Sebenarnya ada masalah lain itu sekali. Okay, Jadi dekat dengan kiamat, ramai orang bercakap agama, ramai ustaz bercakap agama, tapi bukan inti agama yang dikehendaki. Kadang-kadang agama dicakapkan, disyarah hanya untuk tunggang agama. Yang dia nak benda. Jadi ini cabaran yang berlaku di akhir. Yang dikehendaki bukan kalau Rasulullah berdakwah, dia nak supaya orang mengucap la ilaha illallah, kemudian menjadi orang bertakwa, membina tauhid, membina iman, kemudian mati dengan la ilaha illallah untuk dapat syurga. Tapi biasanya di akhir zaman Nabi beritahu ramai orang bercakap agama, tapi agama ni dalam bentuk tunggangan, menunggang agama untuk dapat laba dunia, untuk mendapat keduniaan yang mereka tidak cakapkan kepada umat. Mereka tidak beritahu kepada umat, mereka nak dunia. Tapi kita dapat faham apabila mereka mendapat habuan dunia daripada watak ulama, membaca hadis. Kemudian inilah yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di akhir zaman ini begitu banyak sekali orang-orang seperti ini. Jadi orang-orang seperti ini ada dalam masyarakat, maka kesan agama yang dicakapkan kepada umat, dia tidak akan terkesan di hati. Dia tidak akan pergi ke hati umat. Sebab percakapan agama yang keluar daripada hati yang ikhlas akan masuk ke telinga dan pergi ke hati. Dia cakap agama ni, dia nak kepada kebersihan hati. Kita cakapkan satu nas wahyu daripada Quran atau hadis, keluar pada mulut kita, masuk ke telinga pendengar. Kalau orang bercakap tu ikhlas untuk dapat redha Allah, untuk menguatkan agama, untuk menguatkan iman, untuk menguatkan ibadat, maka dia akan masuk ke hati pendengar dan memberi kesan ke hati. Tapi kalau kita cakap agama, tapi bukan itu yang kita nak. Kita nak benda lain. Kita nak keduniaan kita, supaya keduniaan kita bertambah. Maka percakapan begini biasanya tidak memberi kesan apa-apa kepada hati umat. Dan di akhir zaman, begitu banyak sekali tokoh-tokoh yang bercakap begini. Sebab ini gambaran yang Nabi beritahu kepada kita. Jadi cabaran kepada umat dan kepada ulama, supaya kita sendiri pun kena membersihkan hati, supaya percakapan agama kita benar-benar untuk membimbing umat, untuk membimbing diri kita dan umat kepada apa yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada gambaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana di akhir zaman, dekat dengan kiamat, Allah Ta'ala akan kurangkan makanan dunia.
makanan akan jadi kurang. Ini Allah yang buat. Makanan akan jadi kurang. Ada riwayat kata Allah Ta'ala kurang ke 25% daripada makanan dunia. Berarti sumber makanan kau kena. apa? Ya. Sumber makanan. Berarti makanan utama dunia gandum, beras. Gandum, beras itu makanan ruji. Kemudian apabila tiba dekat dengan akhir zaman, sebelum keluar Dajjal, Allah Ta'ala uji manusia dengan Allah kurangkan pengeluaran makanan. Jadi kalau kita tengok dalam hadis, Allah akan kurangkan pengeluaran makanan, berarti berlaku fenomena alam. Berlaku kemarau. Akan berlaku kemarau. Apabila akan berlaku banjir. Akan berlaku gempa bumi. Jadi apabila berlaku kemarau, maka makanan akan jadi kurang. Jadi ini di antara cabaran. Berarti kita di tahun-tahun yang akan datang, tahun yang mendatang, 2022, 2023, 2024, menuju ke arah itu. Berarti fenomena alam, cuaca dunia sudah tidak stabil. Kemungkinan banjir akan berlaku besar-besaran. Kemungkinan lepas banjir akan datang pula Allah Ta'ala akan datangkan kemarau, menjadikan makanan dunia akan jadi kurang. Ketika inilah orang-orang yang beriman akan benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kena memahami cabaran ini dalam konteks hadis Nabi, dalam konteks sunnah. Supaya apa? Supaya apabila berlaku, kita sudah ada persiapan di segi mental, di segi amal ibadat, di segi hubungan kita dengan Allah, di segi doa-doa yang diajar oleh Nabi, supaya kita kena hidangkan kepada umat. Dan di sebelah politik, cabaran 2022, di sebelah politik, berarti politik dunia dia menuju ke arah ketidakstabilan, persaingan, blok China, blok Amerika. Persaingan ni akan bertambah sengit dan kita sebagai satu negara akan terkesan dengan suasana politik dunia. Begitu juga politik dalaman kita, parti-parti akan membina gabungan baru dalam pertandingan pilihan raya. Dan ini juga akan membawa kepada perbalahan dan juga membawa kepada kehancuran. Jadi kita boleh dapat pahami bahwasanya di segi politik juga akan mewujudkan suasana yang tidak stabil. Ini kerana kita sudah berada dalam fitnah akhir zaman. Cuma cabaran bagaimana kita nak membina hati-hati manusia yang apabila berlaku benda ni, mereka balik kepada Allah dan mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Allah Ta'ala hantar COVID, dan COVID ini masuk ke dalam masyarakat, dia ramai orang kena dan yang sudah meninggal dunia, kita dapati masyarakat kita di segi peratusnya kembali kepada Allah ni kecil. Begitu kecil sekali yang kembali kepada Allah. Tapi kebanyakannya hidup kadang-kadang lebih teruk daripada sebelum COVID, lebih teruk daripada sudut agama, daripada sudut akhlak, lebih teruk lagi. Jadi ini di antara cabaran kepada cerdik pandai, kerajaan sendiri, alim ulama. Bagaimana kita nak membawa umat supaya apabila berlaku suasana-suasana yang tidak baik, yang termasuk dalam fitnah akhir zaman, maka kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendekati Allah. Kerana Allah lah pemegang, Allah lah yang memegang kepada khazanah bumi dan khazanah langit. Semuanya duduk di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itu di antara. Tak dengar awak tak? Saya tak tengah suara. Tengah suara saya tak? Okey. Okey. Jadi terima kasih Ustaz Lee
di atas orang kata penjelasan yang apa nama panjang lebar tadi, kita boleh beki. Dah Ustaz Lee kata tadi, kita boleh beki walaupun telah diberitahu bahawa akan berlaku kerosakan. Maknanya kita beki dengan kita sentiasa mendekati Allah. Jadi nak ceritanya, Ustaz Lee nak cerita kepada kita tadi bahawa alim ulama, orang bijak pandai, dia kena berubah dah lah. Masa untuk berubah. Jangan nak agak orang-orang biasa nak berubah. Tak, kena mula daripada orang-orang alim. Mula daripada pemimpin, umara dan juga ulama. Dua ni dia kena berubah. Tak boleh dia main modal skala. Tak boleh dia main modal dulu. Modal duduk nak bala, modal duduk ambil agama ni tungengnya kata jadi kenderaan dah untuk mendapatkan sesuatu daripada agama ataupun dapat sesuatu daripada kuasa yang dia ada. Maka kena masanya untuk mereka ni berubah. Barulah orang bawah-bawah sport kita ni berubah. Boleh berubah. Tapi kalau nak agak kita berubah, mereka duduk sebab digelar sebagai ulama, digelar sebagai umarak tu duduk dengan style tu juga bermaknanya kerosakan ini akan cepat lagi berlaku. Nabi dia tak royak tahun berapa berlaku kerosakan. Tak kurung yang ke berapa dia tak royak. Cuma dia nak suruh kita berjaga-jaga bahawa benda ni pasti akan berlaku apabila ada syarat dia berlakunya kerosakan ni apabila kita salah menggunakan kuasa, salah menggunakan agama. Dua perkara ni sebenarnya. Salah guna kuasa, salah guna agama. Maka tunggulah akan kehancuran itu. Dari kita ambil kesimpulan daripada hadis yang Ustaz Lee baca, daripada cerita yang doktor cerita tadi, apa yang berlaku, apa yang telah berlaku, apa yang orang tak reti ngaji Quran, baca Quran budak 1% je reti baca Quran. 99 lagi tak reti nak baca Quran. Bukan 1% tadi, 20% je 20% je reti baca Quran. 80 lagi tak reti. Dan 20 lagi tu pun dia baca sekadar baca. Begitu juga dengan akidah. Hanya 1% yang reti akidah. Sedangkan kita duk tengok ulama makin ramai. Hok ngaji tubik ngaji luar negara makin ramai. Tetapi keadaan masyarakat makin teruk. Ini sebab apa dia? Sebab para ulama tidak menjalankan tugas dia dengan baik. Begitu juga dengan pihak berkuasa, orang yang ada kuasa juga tidak bekerja dengan baik, tidak menggunakan kuasanya dengan baik, tetapi digunakan kuasanya untuk kepentingan dirinya saja. Jadi itulah kesimpulan yang kita boleh buat bahawa cabaran kita yang kita perlu hadapi dalam tahun 2022 ni, dari tahun 2023, 24, 25 berikutnya ni adalah duduk di tangan mereka ni. Maka penting sangat bagi kita ni pilih, kalau nak pilih pemimpin, maka kita lah pemimpin ni kita pilih sebenarnya. Tak, rakyat yang pilih pemimpin ni. Jadi kalau kita pilih orang lagu tu, maka lagu tu lah jadi dia. Tak, jadi kita kena bijak memilih. Jangan kita duduk pejam mata, tidur lena hanya dengan sebab boleh seria 2 ya, sama seria kata boleh 100-200, maka kita pilih mereka. Maka kita tunggulah kehancuran itu. Jadi terima kasih kepada Ustaz Lee, terima kasih kepada Dr. Syahroni. Sebenarnya banyak lagi saya nak tanya lagi, nak buka peluang lagi, tapi masa kita pun dah lebih banyak minit dah ni. Jadi kita pergi ke minggu-minggu ke depan pula untuk dalam siri Wakaf Ilmu ni. Kita berhenti, target kitanya kita akan start tahun ni kita berhenti dak lepak. Masuk bulan Ramadan berlepak lebih kurang ada 3 bulan lagi. 3 bulan lagi lah. 90 hari lagi dah muduk kira Ramadan ni. Jadi kita akan berhenti situ dan kita akan ada satu program lagi iaitu program Ihya Ramadan ataupun Bual Bicara Ramadan. Tu kita buat sehari lah pula. Jadi kita akan jemput sahabat-sahabat kita ni lagi untuk bersama dalam Ihya Ramadan tu. Jadi terima kasih sekali lagi kepada sahabat-sahabat kita yang menonton. Saya tengok ada daripada Selatan Tai pun ada yang menonton kita pada malam ni. Ramai juga daripada Selatan Tai. Tapi dia tak ada hantar mesej ke apa kita ni. Tapi saya nampak ada ramai lah pada sana. Terima kasih banyak selain daripada sahabat-sahabat kita di Kelantan dan di Malaysia ni. Dan terima kasih kepada dua ahli panel kita dan juga Ustaz Yusri yang masuk sekerak patut tubik gi. Lain tak berapa comel. Memang seminggu 2 minggu ni lain kita tidak berapa comel.
Jadi kita, tapi walau bagaimanapun kita teruskan juga. Jadi kita berhenti dulu setakat ni untuk kali ini, siri yang ke-45 ni. Kita jumpa semula pula di siri yang ke-46 pada Malesna depan pula, insya-Allah. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah, Engkaulah penentu takdir terindah. Engkau cipta dan Engkau beri hidayah. Matahari, bulan, manusia hingga sebesar lebah, semuanya teratur, terpandu dan terarah. Ya Allah, dengarlah rintihan dari hati ini. Kami hamba-Mu datang berserah diri, hamba yang telah, sedang dan akan diuji, untuk memantapkan iman agar berbekas di hati. Ya Allah, ada antara kami diuji dengan air bah, harta benda, pakaian semuanya punah. Namun Engkau kuatkan hati kami agar tidak rebah. Engkau lembutkan hati rakyat agar turut resah, datang membantu tanpa mengira susah. Ya Allah, hamba-Mu datang dari utara, timur dan selatan, datang menghulurkan bantuan, walau hanya dengan RM50 di tangan. Semuanya untuk menggapai redha-Mu, wahai Tuhan. Ya Allah, jadikanlah hati rakyat kembali bersatu, yang susah dibantu, yang senang bercatu, bertambah iman, ibadah bermutu, sebagai persediaan menghadap-Mu, Tuhan yang satu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.